Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang dikurniakan kepada kita. Terlebih dahulu saya mohon maaf pada yang lepas ada sedikit keuzuran menyebabkan saya tidak dapat hadir pada minggu lepas. Jadi sebagaimana yang ditahu pada saya, bagi tuan-tuan dan puan yang nakkan kitab Furuq Masail terjemahan Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz ini boleh beri nama kepada ahli jawatan kuasa masjid, insyaAllah. Tuan Haji Ahmad kata dia bermurah hati. Mana kitab ni harganya RM80 di Sabah, RM70 di Semenanjung. Tuan-tuan perlu bayar hanya RM50 saja. Boleh berjumpa dengan Tuan Haji Ahmad sendiri, nama Rudi dan ada pasal nanti boleh nak bagi nombor telefon, insyaAllah akan diuruskan oleh pihak masjid. Jadi insyaAllah kita akan sambung perbicaraan kita dalam bahagian akidah berkenaan dengan wahyu dan Rasulullah. Bagi yang ada kitab boleh buka muka surat 59, selawat ke atas Nabi. Kita dah masuk yang pertama, tapi tak apalah, saya ulang balik. Makruh berselawat ke atas Nabi tanpa salam. Para ulama mengatakan makruh hukumnya jika kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebut perkataan assalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salam. Begitu juga sebaliknya, hanya menyebut perkataan salam ke atas Nabi tanpa menyebut selawat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dan makruh, adakah makruh yang dimasukkan di sini boleh menghilangkan pahala? Makruh yang dimasukkan di sini tidak sampai ketika menghilangkan pahala sebutan, mana tidak sempurna. Ya sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana. Ada dua. InsyaAllah kita masuk pada minggu ini selawat ke atas Nabi tanpa salam dalam solat jenazah. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ada menyebutkan bahawa makruh bagi sesiapa yang meninggalkan sebutan selawat ke atas Nabi, makruh tanpa menyebut bersamanya perkataan salam khususnya dalam solat jenazah. Macam kita solat jenazah, pernah di sekolah tanya berapa rakaat solat jenazah? Ada kata 2 rakaat, ada kata 4 rakaat. Solat jenazah berapa? 4 salam, dia tak ada rakaat. Kalau semayang macam biasa dia kampukan dalam jenazah. Adakah pendapat ini benar? Jika sekiranya terdapat nas yang jelas membuktikan amalan tersebut, maka tidak boleh lagi dikiaskan kepada pendapat yang lain.
nas jelas tidak boleh kias pada pendapat yang lain. Terdapat dalam kitab fatwa Syekh Ahmad Ramli Al-Kabir beberapa kesalahan. Maknanya jelas. Dia kata memang hukumnya makruh tanpa menyebut selawat, dan juga merupakan rukun dalam solat jenazah, tak boleh tinggal. Baca Fatihah, selawat kata Nabi, doa kepada mayat, Allahumma dan di akhirnya Allahumma la tahtina ba'd, Allahumma wa la tahtina ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah masuk ke tempat mandi awal. Kita di negara kita tidak ada. Kalau ada pun mungkin bagi orang musafir. Tapi kalau di negeri orang putih ada, dengan putih dia ada tempat yang khusus untuk mandi secara berjemaah. Yang masalahnya yang pergi sana orang dia tak pakai apa-apa masalah. Tapi di apa nama, di Turki ada satu tempat hammam ni boleh mandi kan. Kita pergi mandi sana, kita bayar, dia mandi kat kita, dah kita juga pada sasar sampai tunjuk kita. Buang daki-daki. Adakah Rasul Nabi SAW pernah masuk ke tempat mandi awam? Kalau dikatakan benar, adakah tempat mandi awam pada zaman itu sama seperti tempat orang mandi kolam renang pada zaman sekarang ini? Kadang-kadang orang kalau pergi di kolam renang ni bukan apa, nak tengok apa nama anjing laut ke apa. Anda tengok itu, tengok cuci mata dengan menggelapkan hati. Tidak ada nas yang menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah masuk ke tempat mandi awam. Dan sememangnya tidak wujud tempat mandi awam sama ada di Mekah atau Madinah. Tidak ada. Tidak ada. Pada zaman Rasulullah SAW. Diriwayatkan daripada Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud akan dibuka untuk kamu bumi Ajam. Bumi Ajam ni maknanya selain daripada Arab dipanggil Ajam. Kita ni orang Ajam. Lalu mereka membina binaan yang disebut sebagai tempat mandi awam, iaitu kolam renang. Ataupun macam-macam lah sekarang ni ada bilik-bilik. Dia ada air paip ataupun air untuk siram. Janganlah masuk ke dalamnya seorang lelaki melainkan dengan memakai pakaian separas. Maknanya kita kena tahu bahawa aurat lelaki iaitu di antara pusat hingga lutut. Perempuan aurat dia seluruh badan dia kecuali muka dan tapak-tapak. Serta tegah dan halallah kaum wanita kamu memasukinya melainkan wanita yang sakit dan wanita yang nifas. Kalau ada kolam renang, maknanya kolam renang untuk orang perempuan saja, tidak campur laki-laki. Dan tempat itu tertutup. Jadi kita kalau orang tak campur, tak roh, tak roh kan. Kena roh kan, tak boleh, kita takut dosa. Kerana semua perkara yang nafsu tak setuju itu, syaitan setuju. Yang iman tak setuju itu, nafsu setan pun berat. Ada soalan? Melakukan kesalahan dengan niat. Adakah dikira salah bagi seseorang dengan hanya hadis?
khatir, hadis, nafs, hammu dan azmu, atau tidak dikira salah, dan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut. Ada beberapa perkara: hadis, khatir, hadis an-nafsi, hadis an-nafsi, hammu dan juga azmu. Tidak dikira, tidak diambil kira dan tidak dicatat sebagai satu kesalahan ke atas orang yang mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang sempurna akal dia, orang yang sudah sampai umurnya, orang yang tidak pekak dan orang yang tidak bisu sekaligus. Itu dikira orang mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan atas diri dia. Itu mukallaf. Tanggungjawabnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk menjadi hamba, untuk mengabdi diri kepada Allah. Itu dia mukallaf. Taklif. Yang hanya dengan sebab hadis termasuk khatir, hadis an-nafs, dan tidak diambil kira untuk menentukan sama ada berdosa, seperti diterangkan maksud. Hadis maknanya lintasan dalam hati, tak buat lagi mau lintasan, murahnya Allah dan maha penyayangnya Allah Ta'ala. Kita tak nak buat sesuatu, belum buat, belum lagi dikira dosa. Dan khatir, khatir maknanya sesuatu yang berlaku dalam diri kita setelah datangnya lintasan. Lintasan atau berlaku dalam diri kita. Sama ada nak buat atau tidak buat, dia panggil khatir. Kemudian hadis an-nafsi, perasaan atau pemikiran yang tenggelam timbul, was-was di antara nak buat atau tidak buat, was-was. Was-was. Mananya was-was ini tenggelam timbul, nak buat atau tidak buat. Ada orang kata tinggal di mana? Tinggal taman kawasan. Dia tidak baca taman was-was-an. Itu contoh aja malu kalau ada tulisan itu lah. Jadi buat tahu. Was-was. Was-was ini daripada syaitan. Kita kena tolak was-was. Belum lagi nama wudu, tak semua nak ambil lagi. Dan dalam syarah contohnya asal basuhan wudu, asal basuhannya satu kali ya, basuh tangan satu kali. Tetapi Nabi tunjuk cara wudu 3 kali, yang lebih dari 3 kali. Itu yang Nabi tunjuk, basuhan 3 kali Nabi tunjukkan. Kalau sampai 5 kali apa semua itu was-was, Nabi dah tunjuk. Asalnya basuhan sekali, yang fardunya sekali, yang 2 itu jadi sunnah. Perasaan atau pemikiran yang tenggelam timbul, was-was di antara nak buat dengan tak nak buat, itu was-was. Dan juga hamu timbul keinginan untuk melakukan, atau boleh sebut sebagai wahab, timbul nak buat. Azam, keazaman yang kuat serta berhasrat dan bercita-cita untuk melakukan. Allah Ta'ala tak beri dosa. Maha pengampun, maha pemurah Allah, maha penyayang. Buat baru dia beri dosa. Benda saya hadis khatir, hadis an-nafsi, iaitu was-was. Was-was ni maknanya bukan was-was dalam wudhu. Nak buat ini. Ada bulan ni kena lempar.
itu dosa. Boleh ada soalan? Ada tak? Redha dengan musibah yang menimpa. Kita kadang-kadang ada orang mengeluh macam seolah-olah tak nak hidup lagi kan? Kerana apa? Kerana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup ini kena tahu bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dah nyatakan dia akan uji kita. Wala nablu a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Al-Baqarah ayat 1. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu. Wala nabluwannakum, aku akan uji kamu bisyai'in, dengan sesuatu minal khawf, ketakutan. Kita pun lakukan apa yang laku takut. Wal ju', dan kelaparan. Allah Ta'ala akan uji kita. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan daripada harta benda ataupun orang sebut inflasi, kegawatan ekonomi. Wal ans, dan kematian orang yang kita sayang. Was samarat, kekurangan yang hasil tanaman buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan Allah Ta'ala nyatakan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Allazina idza asabatuhum musibah, apabila ditimpakan kepada mereka musibah, satu malapetaka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kami ini daripada Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Adilah. Apa ini? Pandai dia berlari. Okey. Maknanya kita kebiasaannya, kita bila baca inna lillahi, bila dengar kematian, cuba orang sakit inna lillahi, ya belum mati lagi wah. Tapi sebenarnya segala musibah yang menimpa kita kena ucap semuanya kami ini daripada Allah, aku ini daripada Allah, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Banyak orang dia lupa bila duduk di atas dunia ini, rasa macam dunia ni kita yang punya. Tidak, rasa sekejap saja. Jika seorang itu dengan jelas menyebut aku tidak akan memuji Allah melainkan dengan keredaan sendiri, tak perlu kau paksa, aku nak solat tak solat, aku punya tahu, tak perlu kau susah-susah, aku tahu belum masa ni. Bukan kerana terpaksa. Ketika aku dalam keadaan sihat, ketika aku sakit, ketika aku mendapat nikmat, bukan ketika aku menderita. Aku nak syukur ni bila Tuhan beri nikmat. Sekarang ni aku susah. Mana dia kata Tuhan tak peduli aku, padahal banyak lagi nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Dia menderita, dia tak nak syukur. Tapi kita kena tahu kita ini hamba Allah dan bahan uji kaji Allah. Allah mengatakan kita di bahan uji kaji dia. Uji kaji apa? Dia nak tahu kita ni benar-benar beriman atau tidak. Kalau yang tukang emas, dia nak tempur emas mesti kena api. Oh, dia tahu emas tu kuning atau tidak. Maksud daripada kata-katanya itu ialah kerana beranggapan dia bukanlah daripada makam kedudukan orang yang tabah dan cekal dalam menghadapi sebarang musibah.
Ustaz bolehlah cakap, dia kata, Ustaz tak sama macam aku. Pergi sekolah mula-mula dapat gaji, aku susah lah, bagi tahu. Tak kira siapa pun kita mesti jadi hamba Allah yang bertakwa. Kerana keadaan mereka itu sama saja, sama ada ketika mereka senang ataupun susah. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu orang mukmin sentiasa menanti Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring di atas lambung mereka pun masih syukur ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Hujung surah Al-Imran. Maha suci Allah, tidak engkau jadikan segala ini sia-sia. Allah Ta'ala jadikan. Kadang-kadang kita walaupun kita manusia, kita kena tengok kepada binatang. Contoh, kita sesat dalam hutan, boleh ke semua buah-buahan kita nak makan? Tak boleh. Tengok pada binatang makan, kita pun makan. Dan Allah Ta'ala ketika peristiwa Habil dan Qabil pembunuhan, dia hantar bom gagak. Resmi depan dia, tengok mati satu, dia tarik, dia tembus dalam tanah. Binatang je. Dan subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, peliharalah kami daripada azab api neraka. Kerana keadaan mereka itu sama saja, sama ada ketika mereka senang atau dia berkata, aku rela dengan apa yang menimpa diriku, kau tak boleh susah. Kubur kita masing-masing. Sampai putus gaji. Kau punya kubur, aku punya kubur. Atau katanya, aku tetap sabar atas apa yang menimpa diriku dan aku tidak akan meminta supaya Allah menghilangkan perkara tersebut jika ia menimpa diriku. Macam hebat sangat. Adakah kata-kata sedemikian diharuskan atau dianggap sebagai satu kesalahan besar dan boleh membawa kepada terkeluarnya daripada agama Islam wahai sekalian? Kalau sekadar apa yang disebut itu tidak menjadikan sebagai satu kesalahan besar dan tak sampai keluar daripada agama murtad, dan jika sekiranya dia tidak dapat mencapai darjat makam yang tinggi, ada sekarang makam dia pun tak apalah, aku ni makam tinggi kan, boleh pula berlaku. Kamu macam makam rendah semayang macam ni, aku ni semayang pakai niat saja. Nabi dah ajar, tak ada orang yang boleh menidakkan apa yang Nabi beritahu. Cara solat yang begini, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Kita tak tengok, tapi ulama telah nyatakan, hadisnya jelas. Jika tidak mencapai darjat yang tinggi seperti mana yang dinyatakan, cuma sekadar reda dengan apa yang menimpa dirinya daripada kemudaratan, dia reda kesakitan dan kesusahan, namun ia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita saya kecil-kecil dulu lah, ada tapi saya di mana dia menanam tanaman tembakau. Dah hebat, dah besar makam,
tak lama lagi daunnya boleh dipetik. Tetapi Allah Ta'ala wajib dengan turunkan hujan yang lebat. Lalu tembakau ini tenggelami air, tak dapat ambil walaupun sedikit. Dia tak masalah, dia tak minta itu, malah bawa barang kalau kata dia paling kelewat,